Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hah? Oh iya, habis ya? Hah? Nak ya habis. Habis. Yang iya yang untuk nak. Saya intip kan. Oh, itu habis. Habis dah. Yang itu dah. Dah. Itu dah. Panjang dah. Dengan untuk lah. InsyaAllah kita mulakan dengan bacaan surah Al-Kahfi, 10 ayat yang terakhir pada muka surat 304, bermula daripada ayat yang ke-99. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa dan janganlah kalian mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. Rabbi syrah li sadri
wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Yang saya muliakan Tuan Imam Al-Fadhil Ustaz Muiz, barisan Imam Bilal AJK Masjid dan seterusnya muslimin yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, insya-Allah hari ini kita sambung kembali perbincangan kita berkenaan dengan buku Asam Garam Rumah Tangga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan insya-Allah kita masuk kepada kisah yang ke-19, bab yang ke-19, iaitu Ummu Salamah mengelak daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ummu Salamah ni adalah salah seorang daripada isteri Nabi. Dan Ummu Salamah ni kita cerita sikitlah sebelum masuk kepada dia ni tentang bab ni. Nama Ummu Salamah yang sebenarnya adalah Hind. Hind binti Abu Umayyah bin Al-Mughirah bin Abdullah bin Amr bin Makhzum. Dia ni pada asalnya dia menikah dengan apa kita panggil sepupu dia, iaitu Abdullah bin Abdul Asad yang lebih dikenali sebagai Abu Salamah. Sebab tu nama dia ni Ummu Salamah. Laki dia nama Abu Salamah. Dan Abu Salamah adalah orang Islam. Sama-sama merasakan rasa musibah Islam. Bila masuk Islam tu, dia rasa musibah besar ditentang oleh orang-orang Quraisy. Dan dia adalah di antara orang yang berhijrah ke Habasyah. Dia berhijrah ke Habasyah bersama dengan suaminya. Kemudian sampailah dapat kembali ke Madinah. Jadi bila kembali ke Madinah, dapatlah dia kembali ke Madinah. Dan antara kisah yang diceritakan tentang Ummu Salamah ni, sewaktu meninggalnya Abu Salamah, dia dah ada anak ramai jugalah. Jadi bila dia ada anak beberapa orang, kemudian bila Abu Salamah meninggal dunia, Ummu Salamah rasa sangat sedih. Dan dia rasa macam, yelah, bila meninggalnya suami, itu adalah satu musibah yang agak besar bagi seorang isteri, terutamanya pada zaman yang mana mereka ni sangat bergantung harap kepada suami. Dia beza sikit pada zaman sekarang. Kini tu orang perempuan, kami si ada laki pun si hal. Zaman sekarang lah. Pada zaman itu, kebiasaannya mereka memang single income family. Biasanya yang bekerja adalah si suami dan isteri menjadi suri rumah sepenuh masa. Kita sebut macam Malaysia ataupun Malaysia pada 50 tahun yang lepas mungkin. Mungkin macam itulah lebih kurang. 50 tahun ataupun 60 tahun yang lepas kan begitu kedudukan kita. Jadi apabila Ummu Salamah sedih, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut tentang engkau baca doa ni. Baca doa apabila engkau sedang dalam keadaan bersedih, apabila ditimpa musibah, baca doa ni. Iaitu apa dia? Menyebut inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian bacalah Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Memula sebut apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami ini datang daripada Allah dan kepadanya lah kami akan kembali. Kemudian dia berdoa, ya Allah, berikanlah aku pahala. Allahumma ajurni fi musibati, daripada musibah yang menimpa aku ni. Jadi musibah yang menimpa Ummu Salamah apa dia? Suami dia meninggal. Ya Allah, berikanlah aku pahala atas musibah yang menimpa diriku. Wa akhlif li khairan minha, dan gantikanlah bagiku dengan yang lebih baik. Jadi Ummu Salamah cakap, siapa yang lebih baik berbanding Abu Salamah? Siapa yang nak ganti Abu Salamah? Siapa lagi baik daripada Abu Salamah? Maka tapi dia masih juga tetaplah membaca demi membaca macam tu. Jadi tak lama kemudian habis sahaja iddah si Ummu Salamah, Rasulullah minta izin masuk berjumpa. Dan waktu tu dia sedang ada bersihkan sesuatu lah, samak kulit katanya. Jadi dia pun mengizinkan Nabi masuk, dan kemudian Nabi pun
meminang untuk dirinya sendiri. Pinangan ni kadang-kadang ada pinangan untuk diri sendiri, ada pinangan untuk orang. Macam kita biasanya pinangan untuk orang kan. Jaranglah kita datang, saya meminang anak puan, anak makcik ni untuk diri saya. Biasanya kita hantar wakil kan. Tapi sebenarnya tak ada masalah untuk buat pinangan atas untuk diri sendiri. Maka Nabi datang, dia meminang untuk dirinya sendiri. Lalu kata Ummu Salamah, wahai Rasulullah, siapalah aku ni untuk tak terima kau? Tapi aku ni seorang perempuan yang sangat kuat cemburu, kata dia. Dan aku risau, aku melihat sesuatu, engkau akan melihat sesuatu pada diri aku yang menyebabkan aku diazab oleh Allah. Dan aku ni perempuan yang sudah berusia dan ada ramai anak. Lalu Nabi jawab apa? Amma ma zakarti minal ghairah fasawfa yuzhibuha Allahu minki. Yang kau sebut tu pasal cemburu tu, maka Allah akan menghilangkannya daripada engkau. Dan apa yang kau sebut daripada umur, minassin, faqad asabani mithlul ladzi asabaki. Yang kau sebut tentang kau ni dah berusia, maka aku pun sama juga. Aku pun dah berusia juga, kata Rasulullah. Wa amma ma zakarti minal iyal, fa innama iyaluki iyali. Dan apabila kau sebut tentang anak-anak engkau tadi tu, anak-anak engkau juga akan menjadi anak-anak aku. Maka Ummu Salamah pun mengatakan, aku terima lamaran kau, wahai Rasulullah. Kemudian kata Ummu Salamah, sesungguhnya Allah memang telah menggantikan untuk diriku seorang yang lebih baik berbanding Abu Salamah. Jadi ini antara doa yang kita boleh ambil. Yang menarik, iaitu apa dia? Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Apabila ditimpa musibah, tak kisahlah apa-apa musibah yang menimpa. Daripada segi barang kena curi kah? Hilang kereta kah? Apa-apa musibah. Dan yang kita rasa macam satu musibah yang berat kan? Ataupun musibah yang ringan, tak kisah apa-apa musibah. Baca doa tu. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Ya Allah, berilah pahala atas musibah yang menimpa aku ni. Dan gantikanlah dia dengan yang lebih baik. Okey. Kita masuk kepada hadis yang bab yang ke-19 ni. Ibnu Umar bin Abi Salamah an abihi an Ummi Salamah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khataba Umma Salamah. فقالت يا رسول الله إنه ليس أحد من أوليائي تعني شاهدا. فقال إنه ليس أحد من أوليائك شاهد ولا غائب يكره ذلك. Daripada Ibnu Umar bin Abu Salamah, daripada ayahnya, daripada Ummu Salamah, dia menceritakan bahawa ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminang Ummu Salamah berkata, wahai Rasulullah, tak ada seorang pun wali saya yang ada untuk melihat pernikahan ni. Maka Nabi pun menjawab apa dia? Memang tak ada seorang pun wali engkau, baik yang hadir ataupun yang tidak hadir, yang akan membenci pernikahan ini. Maksudnya Nabi kata, semua orang setuju engkau berkahwin dengan aku. Faqalat ya Umar zawij an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata Ummu Salamah, wahai Umar, kahwinkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kahwinkan dia dengan akulah, maksud dia. Fatazawwajaha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi pun menikahi Ummu Salamah. Faqala laha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amma inni la anqusuki mimma a'taitu akhawatiki rahyaini wa jarratan wa mirfaqatan min adamin hashwuha lif. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam selepas daripada Nabi mengahwini Ummu Salamah, Nabi pun kata, aku akan berikan kepada engkau seperti mana yang aku berikan kepada madu-madu engkau, iaitu isteri-isteri Nabi yang lain. Iaitu Nabi akan memberi 2 buah pengisar gandum, 1 buah tempayan dan juga 1 bantal kulit yang berisi dengan sabut. Fakana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'tiha liyadkhula biha. Selepas itu Rasulullah pun datang kepada Ummu Salamah untuk menggaulinya.
Maksudnya dah kahwin kan? Dah kahwin, dah ni apa semua, maka kira apa nama? Bila dah halal, maka Nabi datang untuk menggauli Ummu Salamah. Apa Ummu Salamah buat? فَإِذَا رَأَتْهُ أَخَذَتْ Zainab ibnataha faja'altaha fi hijriha. Maka bila Ummu Salamah nampak je Nabi datang, mungkin waktu malam ke apa kan, dia pun ambil Zainab, anak Ummu Salamah tu, yang baby tu, dia pun letak dekat atas riba dia. Wallahu alam atas sebab apa. Mungkin malu lah kot. Rasa macam tak selesa ke apa kan. Jadi dia pun letak dekat atas riba dia. Fayansarifu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi pun beredarlah. Bila tengok macam tu, Rasulullah pun beredar. Fakana fa'alima dhalika Ammar bin Yasir wa kana akhaha min ar-radha'ah. Perkara ini diketahui oleh Ammar bin Yasir, dan Ammar bin Yasir ni adalah saudara sesusuan dengan Ummu Salamah. Dia saudara sesusuan. Adik-beradik lah maksudnya. Adik-beradik daripada segi susuan. Adik-beradik susuan. Fa'ataha wa qala aina hadhil mashquhah al-maqbuhah allati qad azaiti biha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa akhadhaha fa dhahaba biha. Lalu Ammar bin Yasir pun bila tahu tentang perkara ni, dia pun datang kepada Ummu Salamah dan dia pun cakap, mana budak kecil yang engkau sakiti Nabi dengannya ni? Engkau gunakan dia untuk menyakiti Nabi ni. Mana budak tu? Lalu dia pun ambil Zainab dan dia pun bawa pergi. Dia jagalah Zainab tu. Faja'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fadakhala 'alaiha. Kemudian Rasulullah datang lagi bertemu dengan Ummu Salamah. Faja'ala yadribu bi basarihi fi nawahil bait. Lalu Nabi pun tengoklah ke setiap sudut bilik. Tengok semua. Tengok kat bilik, tengok semua, scan kan? Faqala ma fa'alta Zainab. Lalu Nabi pun tanya, Zainab tengah buat apa? Mana Zainab kan? Zainab buat apa? Faqalat ja'a Ammar fa'akhadhaha fadhahaba biha. Lalu kata Ummu Salamah, tadi Ammar ada datang, dia ambil dan dia bawa pergi Zainab. Fadakhala biha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah pun menggauli Ummu Salamah. Wa qala laha in syi'ti sabba'tu laki sabba'tu. Wa in sabba'tu laki sabba'tu linisa'i. Kemudian Nabi pun cakap dengan Ummu Salamah, kalau awak nak, saya akan tinggal di sini selama 7 hari. Saya boleh duduk 7 hari. Cuma kalau saya tinggal dengan awak 7 hari, maka saya kena tinggal 7 hari juga dengan isteri-isteri yang lain. Tu apa yang Nabi sebut kepada Ummu Salamah. Okay, dalam riwayat yang lain, bila selepas daripada Ummu Salamah berkahwin dengan Nabi, bila Nabi datang kepada Ummu Salamah, Nabi tengok Ummu Salamah ni sedang menyusukan anaknya. Lalu Nabi pun beredar. Selepas itu datang lagi, nampak tengah susu lagi. Sampailah benda tu sampai kepada Ammar bin Yasir. Lalu Ammar pun berkata, engkau duduk di tengah-tengah di antara Rasulullah dengan kemahuan baginda. Bawa anak tu ke sini. Lalu Ammar bin Yasir pun ambil anak tu dan meminta orang lain yang menyusukannya. Mungkin waktu tu budak tu tengah kuat menyusu, jadi setiap kali Nabi datang, budak tu tengah banyak menyusu kan. Mungkin itulah. Okey. Daripada hadis ni tuan-tuan, yang pertama kita lihat bahawa Nabi SAW adalah manusia yang sangat-sangat adil. Dan Nabi membahagikan dengan cara yang bijaksana. Apa sahaja yang Nabi berikan kepada isteri-isterinya yang lain, maka orang tu yang baru dikahwini pun dia dapat perkara yang sama juga. Iaitu diberikan 2 pengisar gandum, ada 1 tempayan dan dengan bantal. Nabi berikan tu. Siapa Ammar bin Yasir? Pernah dengar lagu Sumayyah, tuan-tuan? Kenal kan? Lagu Sumayyah kan? Famous lagu Sumayyah tu. Ammar bin Yasir adalah anak kepada Sumayyah. Kan dia ada lagu apa Sumayyah tu, kan suaminya adalah Yasir. Jadi Ammar ni adalah anak kepada Yasir dan Sumayyah. Jadi dia antara orang-orang yang hebat lah, antara orang yang terawal masuk Islam, dan ibunya Sumayyah adalah perempuan yang pertama syahid. Yang seterusnya yang syahid bersama-sama dengan ibunya adalah ayahnya. Jadi
keluarga yang hebat. Bila kita sebut tentang hadis ni tuan-tuan, antara perkara yang perlu diperhatikan adalah Nabi SAW orang yang memahami. Bila dia datang, dia tengok isteri dia tengah menyusukan anak. Maka dia pun tak adalah perintahkan dah. Anak tu suruh orang lain jaga. Yang ni tak payah pegang. Kan? Nabi tak menggunakan kuasa veto. Dan Nabi beredar daripada tempat tu. Dan tak ada masalah untuk perkara itu. Maka ni antara perkara yang mungkin kita boleh ambil lah tuan-tuan. Iaitu jangan terlalu memaksa isteri dalam dalam sesuatu hal. Mungkin boleh diberikan masa dan peluang yang mungkin waktu-waktu yang lain yang lebih sesuai untuk dirinya. Satu lagi, antara perkara yang kita lihat dalam hadis ni adalah Ammar bin Yasir ni saudara sesusuan dengan Ummu Salamah. Kadang-kadang dalam masyarakat kita, saudara susu ni dia punya keakraban dia tak berapa akrab. Kan? Kadang-kadang dia susu masa kecil, lepas tu dia pun bila pindah ke apa ke, lepas tu dah tak berapa akrab. Ini sebenarnya antara perkara yang tak elok. Sebab sepatutnya bila dia dah saudara sesusuan, maka dia sebenarnya sama hukum seperti by blood ni. Sama seperti adik-beradik biasa. Jadi sebab tu tak boleh putus. Dan kena ambil tahu tentang keluarga tersebut. Sebab kan nanti takut tiba-tiba anak ni kahwin dengan anak tu pula. Sedangkan tak boleh si dia tu kahwin dengan anak orang ni ke apa ke. Jadi benda macam itu jadi bahaya. Anak dia kahwin dengan anak tu tak ada masalah lah. Kira sepupu lah. Kalau contoh dia kahwin dengan anak kepada saudara sesusuan. Tak boleh lah. Kira level pakcik kan. Tak boleh berkahwin dengan anak dia. Jadi kena ambil tahu tentang saudara yang sesusuan. Sama susu. Okey, itu yang berkenaan dengan Ummu Salamah. Ummu Salamah ni termasuk dalam kalangan orang yang mendapat kedudukan istimewa di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada sekali itu Nabi sallallahu alaihi wasallam berada bersama dengan Abu Salamah, dengan Ummu Salamah radhiyallahu anha. Lalu Nabi meletakkan Hasan di sebelahnya dan Husain di sebelah yang lain. Kemudian Fatimah berada di bahagian depan rumah baginda. Kemudian Nabi pun berkata, rahmatullahi wa barakatuhu alaikum ahlal bait innahu hamidum majid. Wa ana wa Ummu Salamah radhiyallahu anha jalisatan. Nabi sebut, semoga Allah merahmati dan memberkati kalian wahai ahlil bait. Wahai ahlu bait. Sesungguhnya Allah maha terpuji lagi maha mulia. Kata Zainab, aku dan Ummu Salamah sedang duduk bersama-sama waktu tu. Jadi Nabi ni pernah sebut mengkhususkan Ummu Salamah termasuk dalam kalangan Ahlul Bait lah. Dan memang semua keluarga Nabi tu, isteri-isteri Nabi tu adalah Ahlul Bait. Tapi Rasulullah sebut macam tu. Kemudian Ummu Salamah pun menangis. Ummu Salamah menangis. Zainab ni anak kepada Ummu Salamah. Zainab ni anak Ummu Salamah yang disusukan tadi tu. Jadi Ummu Salamah pun nangis. Jadi kata Ummu Salamah, engkau menghususkan mereka dan meninggalkan aku dengan anak aku. Aku dengan anak aku ni tak termasuk ke? Bila Nabi sebut tentang Hasan, Husain dengan Fatimah. Jadi Nabi kata, anti wa banatuki min ahlil bait. Engkau dan anak perempuan engkau juga termasuk dalam ahlul bait aku. Jadi Nabi mengangkat kedudukan Ummu Salamah dan anaknya sebagai ahlul bait. Jadi Nabi ada anak tiri. Anak tiri Nabi ada. Contohnya Zainab tadi. Zainab binti Abu Salamah.
Okey. Kita masuk kepada bab yang seterusnya, berkenaan dengan Hafsah pula. Siapa dia Hafsah? Hafsah ni adalah anak kepada Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an. Anak kepada Umar. Dan Hafsah ni adalah orang yang telah berkahwin sebelum dia berkahwin dengan Nabi SAW. Suaminya nama dia Khunais bin Hudzafah bin Qais. Dia dengan suaminya sempat berhijrah ke Habasyah untuk menyelamatkan agamanya dan kemudian mereka kembali dan berhijrah ke Madinah. Suami kepada Hafsah ni ikut perang Badar dan kemudian meninggal dunia kerana perang Badar. Termasuk dalam salah seorang yang meninggal dalam perang Badar. Suami kepada Hafsah. Lalu Nabi mengimamkan, solatkan jenazah Khunais ni dan dikebumikan di perkuburan Baqi'. Dan pada usia tu Hafsah berusia 18 tahun. Umur 18 dah janda dah tuan-tuan. Yang tu adalah perkara yang biasa. Balu lah, bukan janda kan. Balu. Jadi Umar sedih apabila melihat putrinya yang masih muda ni dah terpaksa menjadi balu pada usia yang muda, 18 tahun. Maka Umar pun menawarkan putrinya kepada Abu Bakar dan Uthman bin Affan. Tapi kedua-duanya tolak. Kenapa mereka menolak? Macam Uthman memang dia tolak lah, dia belum nak kahwin lagi. Abu Bakar dia tolak disebabkan dia ada dengar Nabi sebut tentang Hafsah. Bila meninggal, bila dah dalam iddah ke apa ataupun dah habis iddah, Nabi ada sebut tentang Hafsah. Kemudian Rasulullah lah yang meminang Hafsah dengan mahar sebesar, kemudian mengahwini Hafsah dengan mahar sebesar 400 dirham. Waktu tu pula Uthman nikah dengan Ummu Kulsum selepas meninggalnya Ruqayyah. Ummu Kulsum ni anak Nabi Muhammad. Ruqayyah pun anak Nabi Muhammad. Bila Ruqayyah meninggal, Uthman kahwin dengan Ummu Kulsum. Selepas Umar menikahkan Hafsah dengan Rasulullah, Abu Bakar pun datang bertemu dengan Umar. Dan kata Abu Bakar, فَإِنَّهُ لَمْ يَمْنَعْنِي أَنْ أَرْجَعَ إِلَيْكَ فِيمَا أَرَدْتَ عَلَيَّ إِلَّا أَنِّي كُنْتُ عَلِمْتُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ قَدْ ذَكَرَهَا فَلَمْ أَكُنْ لِأُفْشِي سِرَّ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ وَلَوْ تَرَكَهَا رَسُولُ اللَّهِ قَبَلْتُهَا. Kata si Abu Bakar, aku ni tak menerima apa yang tawaran kau tu. Tak ada benda pun yang menolak, yang menghalang aku daripada menerima tawaran kau untuk mengahwinkan aku dengan anak kau tu. Melainkan disebabkan aku tahu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyebut nama Hafsah. Nabi ada sebut tentang Hafsah. Jadi aku tak naklah menyebut tentang rahsia Nabi ni. Jadi aku diam je lah. Bila kau tanya tu, aku tak cakap apa-apa pun sebab tu lah. Dan kalaulah Rasulullah meninggalkan Hafsah, iaitu Rasulullah tak kahwin dengan Hafsah, maka aku yang akan menikahi Hafsah, kata Abu Bakar. Jadi Abu Bakar pun nak jaga hati Umar jugalah. Dia pun bagi tahulah sebenarnya bukanlah aku tak nak. Cuma disebabkan aku ada dengar Rasulullah dia sebut. Jadi biar Rasulullah lah. Dia lagi baik nak kahwin dengan anak kau. Macam tu. Jadi Hafsah ni kita kena faham bahawa dia adalah salah seorang daripada isteri Nabi SAW yang menjadi rujukan. Selepas kematian Umar, bila Umar wafat, kita tahu tentang pengumpulan Al-Quran kan? Al-Quran dikumpulkan pada zaman siapa? Al-Quran dikumpulkan pada zaman Abu Bakar. Mula betul-betul dikumpulkan pada zaman Abu Bakar radhiyallahu an. Kemudian mashaf yang terkumpul tu disimpan oleh Abu Bakar. Kemudian apabila dia wafat, berpindah kepada Umar. Dan kemudian selepas Umar wafat, mati syahid, mushaf tersebut pada siapa? Hafsah. Hafsah yang pegang mushaf tersebut. Hafsah yang jaga mushaf tu. Jadi Hafsah ni, bila dia ni yang pegang,
maksudnya menunjukkan dia ni antara ahlul Quran. Antara orang yang menghafal Al-Quran lah. Jadi, hadis yang seterusnya ni, yang kita akan sebut ni adalah berkenaan dengan Hafsah sebut quote ayat Al-Quran depan Nabi. Hafsah sebut tentang ayat Al-Quran. Okey. Kita masuk kepada bab yang ke-20. Hafsah macam mempertikaikan apa yang Nabi sebut. Jabir bin Abdullah yaqul akhbaratni ummu Mubashir annaha sami'at an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul 'inda Hafsah la yadkhulun nar insyaallah min ashabis syajarah ahadun alladhina bay'u tahtaha. Kata Jabir bin Abdullah, aku mendengar kata Jabir bin Abdullah, dia berkata Ummu Mubashir memberitahu aku bahawa dia mendengar Nabi SAW berkata ketika itu bersama dengan Hafsah, kata Nabi, tidak akan masuk syurga insya-Allah seorang pun, tidak akan masuk neraka, la yadkhulun nar, tidak akan masuk neraka seorang pun insya-Allah daripada kalangan ashabus syajarah. Ashabus syajarah ni adalah orang-orang yang berbai'ah dengan Nabi waktu bai'atul Ridwan. Tuan-tuan tahu pasal bai'atul Ridwan tak? Nanti kita sebut sikit lah. Bai'atul Ridwan ni adalah satu peristiwa yang mana waktu Nabi bermimpi dapat mengerjakan umrah. Jadi Nabi pun cakap dengan sahabat, kita nak kerjakan umrah. Waktu tu kat Madinah lah. Jadi sahabat pun semua seronok lah. Nak pergi Mekah nak kerjakan umrah. Jadi bila sampai dekat Mekah tu, orang Quraisy tak benarkan masuk ke dalam Mekah. Dan mereka ni dalam keadaan tak ready untuk berperang pun. Masing-masing bawa cuma perkakasan untuk mempertahankan diri je lah. Bawa pedang ke apa ke sikit. Dan mereka pakai pakaian ihram. Jadi bila nak masuk ke dalam Mekah tak dibenarkan. Maka mereka hantar utusan. Antara utusan yang dihantar adalah Uthman bin Affan radhiyallahu an. Bila Uthman dihantar, kemudian tak balik-balik, ditahan oleh orang kafir Quraisy. Jadi mereka mula risau. Jadi tiba-tiba dengar cerita bahawa Uthman telah dibunuh. Maka mereka pun berbai'ah kepada Nabi, berjanji setia dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di bawah satu pokok. Tu yang pokok tu pokok Ar-Ridwan lah dipanggil. Jadi sebab tu nama janji setia tu adalah untuk menuntut darah Uthman. Jadi sebab tu nama perjanjian setia tu adalah Bai'atul Ridwan. Disebabkan untuk menuntut darah Uthman. Sebab dengar cerita memang Uthman telah dibunuh. Cuma Uthman tak matilah sebenarnya kan. Kita tahu Uthman adalah khalifah yang ketiga. Okey. Jadi Nabi kata siapa yang berbai'ah dengan yang berbai'ah ahli syajarah tu, ashabis syajarah tu, mereka tak akan masuk neraka insya-Allah. Lalu kata Hafsah, qalat bala ya Rasulullah. Kata Hafsah, masuk wahai Rasulullah. Masuk, kata Hafsah. Fantaharaha. Lalu Nabi pun tegur lah. Nabi cakap, kenapa pula cakap masuk ke apa macam tu? Nabi tegur. Nabi macam marah jugalah. Sebab perkataan dia, fantaharaha. Faqalat Hafsah. Lalu Hafsah pun sebut, wa im minkum illa wariduha. Perkataan Hafsah ni daripada surah Maryam. Wa im minkum illa wariduha. Tidak ada seorang pun daripada kalian melainkan pasti akan melaluinya. Iaitu melalui neraka. Satu tafsiran lagi dia akan melalui titian sirat. Tapi masuk dekat sini kata Hafsah macam masuk neraka lah maksudnya. Setiap kita ni akan masuk neraka. Jadi Hafsah faham ayat tu macam tu. Wa im minkum illa wariduha. Sebab ayat sebelumnya menceritakan tentang azab. Jadi bila ayat selepasnya Allah sebut tentang setiap daripada kalian ni pasti akan merasainya, akan melaluinya. Maksudnya kita semua masuk neraka lah. Walaupun ahlu syajarah ashabu syajarah pun masuk neraka jugalah kalau ikut Quran, kata Hafsah. Lalu Nabi pun berkata, faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, qad qala Allah azza wa jal, thumma nunajjil ladzina ittaqaw wa nadharu adh-dhalimina fiha jithiya. Nabi pun berkata, selepas itu kan Allah ada sebut, thumma nunajjil ladzina ittaqaw wa nadharu adh-dhalimina fiha jithiya. Kemudian kami akan menyelamatkan orang yang bertakwa dan membiarkan orang zalim di situ dalam keadaan berlutut.
Jadi dalam hadis yang lain, tadi itu hadis riwayat Muslim, dalam hadis riwayat Ibnu Majah ada perkataan Nabi kata, engkau tak dengar ke yang Allah juga ada sebut selepasnya. Kemudian Nabi baca ayat tadi. Ini antara kisah yang kita sebut tentang Hafsah. Dan dalam rumah tangga Nabi SAW, kita boleh lihat bahawa Ummul Mukminin berani berbincang dengan Nabi dan bahkan macam pertikai apa Nabi sebut. Macam tak kena je dengan Al-Quran, dia sebut macam tu kan. Jadi dia sebut balik. Maka mereka boleh mengutarakan pandangan dengan terbuka. Dan pendapat Hafsah ni kalau lihat, nampaknya seperti ada benarnya. Sebab wa in minkum illa wariduha, akan pasti akan melaluinya. Akan kena, akan merasainya. Jadi maksud tu, bila ayat sebelumnya tentang azab, maka semua orang akan melalui neraka. Tapi maksud sebenar ayat ni rupanya adalah maksudnya titian sirat. Iaitu titian sirat kan berada di atas neraka. Maka setiap orang akan melalui titian tersebut. Allah akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa dan wa nadharul zalimina fiha jithiya, dan Allah akan membiarkan orang-orang yang zalim itu di dalamnya dalam keadaan berlutut. Maksudnya orang yang zalim akan terjatuh daripada titian tersebut. Itu maksud sebenarnya. Bila kata Rasulullah marah kepada Hafsah tadi, fantaharaha, maksudnya bukanlah Nabi marah sungguh-sungguh. Cuma itu adalah reaksi tak setuju. Yang spontan, yang biasa berlaku. Bukan macam tu. Macam Nabi sebut dalam keadaan, Nabi tegurlah Hafsah apa yang dia sebut tu salah. Dan kita tengok, kita boleh dapat, kita faham bahawa Hafsah ni adalah seorang yang hafizah. Dia ni menghafal Al-Quran. Jadi isteri-isteri Nabi biasanya mereka ni memang banyak hafal Al-Quran. Dan bila dia kata dia tak banyak hafal kan, contohnya Aisyah dia pernah cakap, aku ni tak adalah banyak sangat, tapi aku tahulah sikit-sikit. Dalam tak banyak tu dia hafal surah Yusuf. Surah Yusuf berapa muka surat tuan-tuan? Saya pun tak ingat lah, dalam 10-11 muka surat kot. Ke lebih, 14 muka surat je tu. Jadi tu dia punya level tak hafal. Kita punya level tak hafal Al-Quran berapa tuan-tuan? Kami nang si apal. Ya si apal tu maksudnya apal 3 kul ajak lah. Si apal gila. Jadi level tak hafal kita, tak hafal Al-Quran tu tak sama antara level kita dengan level para sahabat. Bila kata aku tak berapa hafal tu, banyak rupanya yang dia hafal. Kalau level kita ni memang sungguh-sungguh tak hafal langsung lah. Tak berani pun nak cakap aku tak berapa hafal. Bukan tak berapa hafal, memang tak hafal. Bukan tak berapa. Kan? Okey, Ummu Mubashir tadi. Kita ada sebut pasal Ummu Mubashir. Siapa Ummu Mubashir? Dia kata Ummu Mubashir dia mendengar Nabi sebut ni. Jadi yang diriwayatkan oleh Ummu Mubashir. Ummu Mubashir ni adalah isteri kepada Zaid bin Harithah. Zaid bin Harithah siapa? Anak angkat Nabi SAW. Pada asalnya, bila Nabi ambil dia sebagai, dia ni adalah seorang budak yang dihadiahkan oleh Khadijah. Nabi ambil, jadikan dia anak angkat, Nabi merdekakan dia. Dan pada waktu tu, sampai orang gelar budak ni, nama dia Zaid bin Muhammad. Waktu itulah, sehinggalah turun ayat, tak dibenarkan binkan dengan Nabi. Tak boleh. Jadi, barulah tukar nama Zaid bin Harithah. Specialnya Zaid, dia adalah satu-satunya nama sahabat Nabi yang disebut dengan nama Zaid. Memang sungguh. Biasanya orang lain semuanya tak sebut. Ada sebut macam contoh, Anja'ahul A'ma. Apabila datang kepadanya seorang buta. A'ma tu merujuk kepada Abdullah bin Ummi Maktum. Sahabat Nabi yang buta. Kadang-kadang ada disebutkan Siddiq ke apa kan. Merujuk pada Abu Bakar ke apa kan. Tapi nama ni Zaid memang ada dalam surah Ahzab kalau tak silap. Memang ada menyebut tentang Zaid. Jadi ni special. Satu, kalau siapa yang belajar bahasa Arab, kita akan tengok banyak menggunakan nama Zaid. Zahaba Zaid ilal madrasah contoh. Banyak guna nama Zaid. Disebabkan nama Zaid ni disebutkan di dalam Al-Quran. Dalam surah Ahzab tak silap. Cek.
Betul. Falamma qada Zaidun minha watara. Memang ada. Dan kemudian isteri Zaid inilah yang dinikahi oleh Rasulullah. Bukan Umm Bashir ni lah, apa nama isteri dia yang lain, nama dia Zainab. Kahwin dengan Zaid, kemudian cerai, kemudian Nabi nikah dengan siapa nama? Zainab tadi. Okey. Okey, kita sebut sikit tentang Ashabus Syajarah. Apa sebenarnya yang berlaku ni dalam peristiwa Bai'atul Ridwan? Dalam peristiwa Bai'atul Ridwan ni, apabila mendengar kisah tentang adanya berita bahawa si Osman radhiyallahu an yang diutus ke Mekah tu katanya dibunuh, maka mereka pun waktu tu mula berbai'ah. Dan kemudian bila mereka berbai'ah tu, Nabi pun sampai mengatakan, antum khairul ahlil ard. Kalian adalah sebaik-baik penduduk bumi. Dan mereka ni kira memang hebatlah. Sebab bayangkan pergi nak menunaikan ibadah, tiba-tiba mereka sanggup berjanji setia dengan Nabi, tak apa. Kita perang pun tak ada masalah. Walaupun dengan perkakasan yang tak cukup untuk menuntut darah Osman. Jadi dalam keadaan makin panas tu apa semua kan, masing-masing dah ready nak pergi perang dah. Tiba-tiba Osman pun kembali dekat tempat tu. Balik semula dekat tempat yang dikenali sebagai Bai'atul Ridwan. Jadi Allah ada sebut spesifik tentang Ashabis Syajarah ni. Iaitu kata Allah, laqad radiyallahu 'anil mu'minin idh yubay'unaka tahta asy-syajarah fa'alima ma fi qulubihim fa'anzala as-sakinata 'alaihim wa asabahum fathan qariba. Sesungguhnya Allah telah redha terhadap orang-orang yang beriman yang ketika mereka berjanji setia kepadamu, wahai Muhammad, di bawah pokok, di bawah satu pohon tu. Lalu Allah mengetahui apa yang ada dalam hati mereka dan Allah menurunkan ketenangan ke atas mereka. Lalu memberi balasan kepada mereka dengan kemenangan yang dekat. Jadi Allah sebut laqad radiyallahu, Allah telah redha. Ni antara sebab mereka digelar sebagai radiyallahu an. Satu title yang tak mungkin kita dapat capai. Title ni lagi besar daripada Datuk Seri, Tan Seri. Apa-apa title yang kita pernah dengar pada zaman ini, ianya tak akan menyamai title radiyallahu an. Iaitu semoga Allah meredai mereka. Yang mana title ni cuma boleh dapat kepada siapa? Sahabat-sahabat Nabi sahaja. Jangan kita tiba-tiba gatal letak nama radhiyallahu an dekat nama kita ke, sayang dekat bapak kan. Letak nama bapak kita yang meninggal tu radhiyallahu an, tak boleh. Kalau nak letak rahimahullah, boleh lah kot. Ataupun biasanya style orang Arab yang masih hidup dia akan sebut hafizahullah. Moga Allah menjaganya. Yang telah meninggal dunia rahimahullah, moga Allah merahmatinya. Tapi radhiyallahu an spesifik hanya untuk sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi antara perkara yang berlaku bila dah bergaduh besar apa semua pada waktu tu dan dah ready perang, tiba-tiba Osman patah balik. Lalu orang Quraisy masa tu dah takut dah bila dengar cakap orang Islam nak serang Mekah. Mereka dah mula takut. Kita azan jap. Bismillah, alhamdulillah. Okay, kita sambung sikit berkenaan dengan peristiwa sebelum berlakunya perjanjian Hudaibiyah. Iaitu tu yang kita sebut sebagai Bai'atul Ridwan tadi dan apa yang berlaku selepasnya. Hilang kejap. Okey, antara perkara yang berlaku adalah Quraisy apabila tengok orang Islam nampak macam dah mula nak menyerang Mekah, maka mereka menghantar beberapa utusan. Antaranya mereka utuskan Urwah bin Mas'ud As-Saqafi. Jadi
Urwah ni bila sampai dekat depan Rasulullah, antara perkara yang dia sebut apa dia? Dia kata, wahai Muhammad, macam mana pendapat engkau kalau engkau ni merosakkan kaum kau, memusnahkan kaum kau? Maksudnya disebabkan kau buat keputusan yang macam ni lah. Kau nak pergi Mekah, nak pergi buat umrah ni. Kemudian dia kata, pernah ke engkau dengar kisah orang Arab yang sebelum kau yang membinasakan kaumnya? Jika tidak, sesungguhnya demi Allah, aku melihat mereka ni, iaitu para sahabat Nabi ni, bukannya berasal daripada satu kabilah. Dan aku melihat banyak kumpulan daripada banyak kabilah yang boleh sahaja dia lari dan membiarkan kau bersendirian. Bila dengar je ucapan ni, maksudnya dia nak kata yang orang Islam ni nampak je macam kuat. Tapi tiba-tiba je nanti bawa orang ramai apa semua, nanti semua berlari ni bila perang apa semua kan. Semua takut. Lalu Abu Bakar pun marah. Dan Abu Bakar kata, engkau ingat kami akan lari meninggalkan Nabi seorang diri ke? Disebabkan Urwah ni menyangka para sahabat ni nampak macam terdiri daripada macam-macam kabilah. Macam-macam yang ni daripada orang lain, yang lain, kabilah-kabilah yang lain lah. Jadi nampak macam mudah untuk lari daripada medan pertempuran. Dan Urwah tak tahu. Rupanya ikatan akidah tu jauh lebih kuat daripada ikatan kesukuan. Kita kata daripada segi kaum dan sebagainya. Jadi Urwah pun teruslah bercakap dengan Rasulullah, sehingga tiap kali dia cakap dengan Rasulullah, dia selalu pegang janggut Nabi. Style orang Arab, dia kalau cakap-cakap nampak mesra, dia sambil-sambil pegang janggut ke apa kan. Mungkin sebagai nampak macam tunjuk dia ni mesra lah dengan Nabi. Dan ketika itu Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu an yang berdiri sebelah Nabi tu, seorang sahabat, dia pun bawa pedang waktu tu. Dia tak suka tengok benda tu, jadi dia pun pukul Urwah dengan gagang pedang tu, dengan cakap, kau lepaskan janggut Rasulullah. Maksud nak tunjuk bahawa sahabat-sahabat Nabi ni sangat sayang kepada Nabi. Dan ni antara satu perkara lah, kita tutup dengan cerita ni lah tuan-tuan. Antara perkara yang berlaku dekat luar negara adalah makin ramai orang Islam, orang bukan Islam yang masuk Islam, antara tempat yang mereka banyak masuk Islam kat mana? Dalam penjara. Inmates ni, yang orang-orang dalam penjara ni, rupanya bila mereka masuk penjara, dekat dalam tu biasanya kan ada macam-macam puak. Ada macam-macam, kita kata yang ni white nationalist lah apa benda kan. Yang orang putih ajalah, yang ni geng-geng Spanish punya American Latin America punya ni. Jadi tiba-tiba ada satu kaum yang terdiri daripada semua golongan. Iaitu apa dia? Islam. Dia ada satu satu geng yang terdiri daripada bukan mesti ikut kaum. Iaitu pegangan mereka adalah akidah yang sama, sama-sama Islam. Jadi bila makin lama makin banyak research yang buat, kenapa makin ramai orang masuk Islam dalam penjara? Mungkin salah satunya adalah untuk perlindungan kot, wallahu alam. Dan mungkin salah satunya adalah mereka jumpa Islam di dalam penjara. Mereka jumpa Allah di dalam penjara. Mungkin boleh jadi benda tu juga. Macam-macam lah. Tuan-tuan ni boleh google lah benda ni. Saya nak cerita banyak pun, saya pun belum buat bacaan yang banyak tentang perkara ni. Jadi mudah-mudahan Allah satukan hati kita di dalam satu akidah yang sama, iaitu kita sama-sama bertauhid, hanya menyembah Allah yang satu, tidak menyembah dengan yang lain dan tidak mensyirikkannya dengan sesuatu apa pun. Dan mudah-mudahan Allah jadikan kita ni orang yang saling mencintai kerana Allah Subhanahu Wa Taala, dan bukanlah orang yang mudah berselisih faham dan mudah bersengketa hanya disebabkan salah pendapat, ada tak setuju dengan beberapa pendapat dan sebagainya. Sebab in the end kita semua bersaudara daripada segi Islamnya itu. Sama-sama dalam satu akidah menyembah Allah Subhanahu Wa Taala dan tidak mensyirikkannya dengan sesuatu pun. Saya berhenti dulu setakat ni. Apa-apa salah silap saya mohon maaf banyak-banyak. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.